Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertemu sekali lagi kita pada bulan yang mulia dan penuh keberkatan ini, iaitu pada bulan Ramadan. Sebagaimana biasa diulang-ulang, supaya apabila kita mengulanginya, maka ia akan tersemat, terpahat dalam pemikiran dan hati kita, supaya kita tidak menjadi mereka yang lalai dan leka dengan nikmat yang Allah berikan pada bulan yang mulia ini. Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadis yang sahih, "Walau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadan, latamannal ibadu an yakuna syahru Ramadan sanatan." Sekiranya manusia ataupun hamba-hamba Allah mengetahui kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, nescaya mereka akan menginginkan, bercita-cita supaya bulan Ramadan itu berlaku pada sepanjang tahun. Keberkatan bulan Ramadan ini dapat kita lihat dari sudut hikmah ibadat puasa dan ganjaran-ganjaran yang Allah berikan, kelebihan-kelebihan yang Allah tawarkan pada bulan Ramadan. Setelah manusia silap perhitungan sepanjang 11 bulan di dalam waktu setahun itu, maka Allah SWT menyediakan bulan Ramadan sebagai seolah-olahnya bengkel ataupun pusat didikan, asuhan, pembetulan semula kepada manusia supaya mereka benar-benar meletakkan diri mereka di tempat yang sebenarnya. Dalam ungkapan yang mudah, ialah Ramadan merupakan bulan untuk kembali memanusiakan manusia. Bulan untuk menginsankan insan, supaya manusia kembali mengenal harga dirinya sebagaimana yang direncanakan oleh Allah, bahawa nilai harga diri seorang manusia itu adalah kembali kepada ketakwaan kepada Allah. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya mereka yang paling mulia dalam kalangan kamu adalah mereka yang paling bertakwa. Dan inilah maqasid ataupun maksud daripada berpuasa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, di mana hikmah daripada berpuasa itu untuk menatijahkan, melahirkan insan yang mempunyai sikap ataupun sifat takwa, la'allakum tattaqun. Dan Allah SWT tidak mensia-siakan atau mengabaikan maslahat kepentingan manusia dengan sebab ibadat puasa yang difardukan ini. Bukanlah maksud daripada puasa itu untuk mendera atau menghukum manusia. Bukan untuk menisankan, daripada batu nisan. Bukan untuk menisankan manusia, tetapi untuk menginsankan manusia itu ataupun insan itu tadi. Jika kita lihat, sekalipun perintah berpuasa itu seolah-olahnya melawan, bercanggah, berlawanan dengan naluri keinsanan manusia, di mana manusia mempunyai beberapa rukun asas dalam kehidupan. Antaranya ialah makan dan minum untuk memanjangkan talian hayatnya. Manusia perlu kepada naluri naluri seks ataupun pergaulan antara lelaki dan wanita untuk melanjutkan zuriatnya. Manusia juga perlu kepada kehidupan bermasyarakat, naluri bersosial. Maka semuanya ini dirangkumkan sekali di dalam bulan Ramadan. Allah SWT sekalipun memerintahkan kita untuk mentaati Allah dalam bentuk menahan diri daripada makan dan minum, daripada melakukan hubungan sekalipun halal pada siang hari bulan Ramadan,
Sebaliknya, Allah SWT juga menggalakkan naluri-naluri sosial tadi, seperti mengambil berat kepada sesama insan. Maka dalam pakej ibadat puasa itu, Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Baqarah bahawa ianya merupakan suatu yang bukan memberatkan manusia. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 184, setelah Allah memerintahkan, menyatakan kefarduan puasa, Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, iaitu puasa ini hanyalah dalam kadar bilangan beberapa hari yang tertentu. Allah SWT menyatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa antara keringanan yang diberikan, pengecualian daripada mereka yang diberikan keluasan oleh syarak untuk tidak berpuasa ialah seperti mereka yang mengalami kesakitan ataupun di dalam permusafiran, perjalanan. Maka hendaklah dia gantikan puasa itu pada hari yang lain. Dan diulang semula dalam ayat yang selepas itu, ayat 185 Al-Baqarah, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Allah nyatakan sekali lagi, mereka yang sakit, mereka yang terpaksa menempuh perjalanan musafir, maka hendaklah dia gantikan dengan hari yang lain. Ini menunjukkan bahawa puasa ini adalah anugerah, kasihan belas dan rahmat Allah kepada manusia, bukan untuk menghukum manusia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan kepada manusia, bukan menghendaki kesulitan kepada manusia. Tetapi manusia tetap manusia yang hanya layak mendisiplinkan manusia supaya manusia itu benar-benar selari dengan rencana dan matlamat penciptaannya. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Maka Allah merencanakan pakej ibadat puasa itu. Dan bila ayat yang berikutnya kita lihat bahawa Allah SWT memberi ruang kepada kita untuk memenuhi naluri kita. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam hari bulan puasa dihalalkan kepada kamu untuk bergaul, bercampur dengan isteri-isteri kamu. Allah SWT mengetahui, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Antara lelaki dan perempuan itu saling memerlukan. Maknanya bulan puasa ini Allah mengiringkan dia dengan acuan pembentukan manusia yang sebenar. Manusia bukan haiwan, bukan malaikat. Dan kemudian dinyatakan lagi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh nak makan minum kerana menjadi rukun asasi dalam hidup. Boleh bergaul dengan isteri menjadi rukun kehidupan. Jadi itu yang Allah SWT dedahkan di hujung ayat puasa itu, ayat 187 Al-Baqarah. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia kesemuanya. Mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah. Kita lihat sebagai naluri bersosial sebagai contoh, Nabi SAW bersabda bahawa sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saim syai'a. Sahih Tirmizi, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka adalah baginya ganjaran seperti mana orang yang berpuasa tersebut tanpa menguranginya sedikit pun. Ini gambaran bahawa Islamlah agama yang benar-benar memperjuangkan dan memartabatkan hak asasi manusia dengan cara mendisiplinkan semula manusia, mengatur mereka supaya berwatak seperti manusia. Manusia bukanlah haiwan yang dikuasai oleh hawa nafsu sebagaimana Allah menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Surah Al-Jathiyah ayat 23. Tidakkah engkau melihat
ada dalam kalangan manusia ini yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi banyak sudah kita menghambakan diri kepada perut kita, kepada nafsu kita. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Tirmizi, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tiadalah bekas yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam berbanding daripada perutnya. Maka apabila manusia leka dengan makan minum, manusia leka dengan hubungan antara lelaki dan perempuan, dan manusia menjadikan keduniaan dan kebendaan sebagai matlamat kehidupan, maka tibalah masanya untuk manusia menghidupkan jiwa agama di dalam diri mereka. Teringat saya satu kisah yang berlaku yang banyak dicatat, iaitulah dalam pemerintahan Paduka Seri Sultan Iskandar Shah, iaitu Sultan Perak yang ke-30, apabila satu hari beliau yang terkenal dengan waraknya telah menguji para ulama di negeri Perak. Baginda telah menganjurkan jamuan berbuka puasa di istana. Dan apabila dihimpunkan ulama, baginda memerintahkan supaya para ulama ini berbuka puasa sedangkan belum tiba masa untuk berbuka puasa. Dan semua para ulama tersebut diam membisu, tidak berani untuk membantah perintah sultan, melainkan bangun seorang ulama, iaitu Tuan Guru Haji Nawawi, dikenali dengan Tok Guru Wi Janggut Merah. Beliau menyatakan, "Tuanku, sekiranya tuanku mahu masuk neraka, maka masuklah seorang diri." Maka baginda sultan memuji keberanian Tok Guru Nawawi ini, Tuan Guru Haji Nawawi ini, dan menyatakan bahawa masih ada lagi di Perak mereka yang sedia untuk menegur beta, untuk menegur penyimpangan sultan, iaitu sebagai pemerintah daripada landasan Islam. Maka inilah maksudnya bahawa makna kehidupan bagi sesebuah bangsa, masyarakat dan negara ialah apabila hidupnya jiwa agama, hidupnya ketakwaan di dalam nadi bangsa dan juga masyarakat tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah, sambutlah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul mengajak kepada kamu kepada sesuatu yang memberi makna kehidupan kepada kamu. Maka saya akhiri dengan definisi tamadun dan peradaban menurut perspektif Islam. Masyarakat yang bertamadun itu adalah masyarakat yang mana nilai tertinggi di dalam masyarakat tersebut adalah nilai keinsanan. Maka inilah yang mahu diserukan, yang mahu diasuh oleh bulan Ramadan. Sebab itu dinyatakan bahawa sekiranya manusia mengetahui, maka nescaya manusia menginginkan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan untuk menempatkan posisi mereka yang asal sebagai manusia. Supaya masyarakat itu bukanlah nilai tertinggi dalam masyarakat itu ialah nilai kehaiwanan, bukan nilai material. Bukannya manusia ini merupakan robot yang mahu mengumpulkan keperluan fizikal kebendaan sahaja, tetapi mereka adalah manusia yang juga mempunyai naluri, tetapi mestilah selari dengan maksud penciptaan mereka itu. Maka beginilah kesimpulan tazkirah saya bahawa bulan Ramadan adalah bulan untuk memanusiakan manusia. Bulan Ramadan adalah bulan untuk membina peradaban dan ketamadunan dalam kehidupan manusia. Islam adalah tamadun, Islam adalah agama yang memartabatkan manusia tetapi sebagai hamba Allah, dan dengan pangkat kehambaan inilah baginda Nabi SAW telah diangkat pada malam Isra' dan Mi'raj untuk menemui Allah SWT. Sekian saja, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Semoga Ramadan menjadi
bulan yang dapat menempatkan, memperbetulkan penyimpangan dan kesilapan kita bahawa kita sebenarnya adalah manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.